kasih MC, terima kasih kepada AUC sebab bagi peluang untuk Abang Soden share lah apa yang Abang Soden lalui. Okay. Seperti CBM yang lain dah bagi tahu tadi, Haji Zul pun dah ingatkan kita hidup kat dunia ni sekejap je. Okay, sekejap je. Jadinya kita banyak tugas-tugas kita sebagai, terutama sebagai seorang suami lah. Okay. Alhamdulillah Abang Sudin dapat berjumpa dan berkahwin lah dengan CBM Rawani ni. Okay, so kita sebab yang mula-mula yang pindah ke Pasir Gudang ni wife lah. Masa tu Abang Sudin pun masih belajar tahun akhir tu Abang Sudin tengah buat final year project. Kak Wani masa tu dia dah dapat kerja dekat Pasir Gudang. So lepas tu kami berpindah Pasir Gudang. Okay. Bila mulakan kerjaya Abang Sudin tu memang jenis suka lompat-lompat kan. Kita suka pergi interview, lepas tu dapat peluang kita lompat-lompat. Kebanyakan company yang Abang Sudin masuk ni mula-mula masuk company Jepun. Saya tu faham lah macam mana cara kerja Jepun apa semua kan. Lepas tu lompat ke company Korea. Okay. Lepas company Korea tu Norway. Okay. Lepas tu Norway, saya tu Jerman, itu US, itu Jerman. Last kali Jerman lah. Okay. So macam tu lah perjalanannya. Okay. Dan bila kita fikir kan, okay, hidup kita ni sekejap je. Okay. Dan apa yang kita ada ni akan jadi pernah. Maksudnya kalau kita pernah belajar dekat luar negara, akhirnya jadi pernah. Sebab semua orang kat sini yakin kan, satu masa nanti kita akan mati. Betul. Semua orang yakin. Tak ada orang yang tak yakin yang aku tak akan mati. Semua orang percaya satu hari nanti kita akan mati. Apa yang kita ada ni semua jadi pernah. Aku pernah ada kereta, aku pernah bekerja, aku pernah berkeluarga, semua jadi pernah. Aku pernah jadi datuk ke, aku pernah jadi semua jadi pernah. Bila dia mati je, semua tu semua jadi pernah. So apa tujuan? Okay, tujuan kita hidup kat dunia ni, kita nak tukarkan semua tu semua jadi pahala. Itu je yang dikira. Kalau nak kira tak cukup, ada dua benda je yang tak cukup kat dunia ni. Okay, dua benda je. Ilmu dengan amal. Itu je. Amal ibadat dengan ilmu. Yang lain tu insya-Allah cukup. Rezeki ke apa, Allah dah jamin dicukupkan. Okay. Untuk itu Abang Sudin nak share lah Abang Sudin punya slide Okay. Boleh nampak tak? Kalau boleh nampak, bagi Abang Sudin nombor 1. Boleh. Boleh Okey, Alhamdulillah. Alright. Okey, hari ni Abang Sudin nak share macam mana kita sebagai suami ni menjalankan tanggungjawab seorang suami dengan perniagaan Forever Living Product. Okey. Kebanyakan daripada kita selalu kita fokus kepada nombor 1 ni, itu mencari nafkah. Okey, bila mencari nafkah kita akan terlupa ada banyak lagi ni. Kat sini Abang Sudin sampai nombor 6 je lah Abang Sudin nak ceritakan. Okey. Tanggungjawab kita sebagai seorang ketua keluarga. Okey. Yang pertama tu menyara keluarga dan mencari nafkah. Memang secara umumnya mak bapak kita zaman dulu kan, dia suruh kita belajar rajin-rajin, lepas tu cari kerja lah. So memang semua orang akan, isteri akan bekerja, suami akan bekerja. Okey. Untuk menyara keluarga dan mencari nafkah. Tapi pada satu masa, katalah si isteri ni dia jumpa satu kawasan ataupun satu kebun. Dalam kebun tu banyak emas tau, banyak emas. Kita sebagai pencari nafkah yang utama ni, kita kerja kat tempat lain kan. Kita takkan nak tengok je. Kita buang masa kita dekat tempat tu. Sedangkan kalau kita join orang rumah kita tu, kita korek lah emas sama-sama kan. Sebab perjalanan kerja ni, kalau kerja yang berasingan, okay, isteri kerja tempat lain, suami kerja tempat lain, setiap tempat kerja tu ada masalah dia. Okay? Suami pun ada masalah je. Jadi dia tak connect tau. Dia cerita masalah dia, cerita masalah dia. Silap-silap, kalau berbincang boleh gaduh ataupun baik diam je. Okay? Dia macam, bekerja ni macam roller coaster kan. Dia ada masa kita happy, ada masa kita down, masa kerja kan. Apa salah kita duduk sama-sama dalam satu roller coaster yang sama. Okay? Masa down kita down, masa happy kita happy. Semua buat sama-sama. Okay? Itu poin yang pertama lah, mencari nafkah. Alhamdulillah, bila kita buat Forever Living ni, kita akan buat kerja sama-sama
Macam Abang Sudin tengok, kalau bila Abang Sudin full time, okay, macam BOI system tu kan, BOI system, orang perempuan ni dia hebat tau, dia banyak slide, okay, sistem 933 tu, tapi dia boleh fikir ini dengan ni lah. Abang Sudin tak nampak. Jadi apa Abang Sudin nak fahamkan, Abang Sudin buat mind mapping tu lah kan, BOI mind mapping tu. Bila Abang Sudin dapat tu, Alhamdulillah Abang Sudin share pada semua, so harap semua boleh gunakanlah, bermanfaat lah benda tu. Okay, so kalau orang tanya sistem BOI tu apa 9333 nak cerita semua pakai slide semua payah. Nak ambil ni mind mapping, tengok dulu, so diorang boleh tangkap dengan cepat. Okay, yang kedua, mendidik isteri dan anak-anak. Okay, bila kita full time bersama isteri dekat Forever Living ni, kita ada banyak masa. Okay, kita sentiasa bersama isteri kita sentiasa bersama anak-anak. Okay, pagi-pagi kita boleh hantar anak pergi sekolah, okay, ambil diorang. Yang penting dia masa pergi sekolah tu, okay, sebelum dia pergi ke masuk pintu pagar sekolah, kita kasih kata-kata sikit. Ayah sayang awak, okay, belajar betul-betul. Macam tu kita kasih dia, walaupun 2-3 perkataan tu bagi touching hati dia, cukup. Masa balik kita sambut, macam tu. Okay, dia semua ni emosi lah. Okay, sama juga isteri, bila isteri kita sentiasa bersama dengan kita, okay, kita buat bisnes sama-sama, so kita didik dia. Masa naik kereta sama-sama pergi jumpa prospek ke, kita boleh bercerita. Alright. Poin yang nombor 3 ni, menjaga maruah dan kehormatan. Okay, bila isteri kita bersama kita sentiasa kan, kita ada peluang lah jaga maruah dia. Dia tak adalah pergi drive ke, hantar barang ke, jumpa prospek tu seorang-seorang. Kita sentiasa ada. Okay, kita jaga keselamatan dia. Orang perempuan ni dia rasa selamat bila suami dia ada. Okay, jadinya dia lebih kreatif lah. Kalau dia bercerita dengan prospek dia, kita ada dekat sebelah dia, dia rasa tenang, dia rasa aman. Okay, faham semua ni? Ada apa-apa nak tambah nanti tegur-tegur lah kalau ada nak tambah. Okay. Alright. Yang seterusnya, menyediakan tempat tinggal. Okay, kalau isteri kita sibuk kan, buat coaching apa semua, kita lah yang memikirkan macam mana nak buat syarikat ke ataupun mencari properties. Kita tengok mana satu, okay, kita cari pilih tempat tinggal. Macam sekarang ni Alhamdulillah lah, Abang Sudin dapat tempat tinggal yang Alhamdulillah lokasinya paling strategik, okay, dekat dengan sekolah, dekat dengan masjid, dekat dengan hospital, semualah. Okay, semua tu boleh. Okay, kalau siapa-siapa yang bermula daripada tempat-tempat lain ataupun masih bekerja ataupun masih baru habis belajar semua, okay, sebelum menjadi seorang suami, tengok ni dulu ni, sebab Abang Sudin dah lalui kan, tengok ni semua dulu, fikir-fikirkan macam mana nak beri semua tanggungjawab ni kepada isteri, okay, dan anak-anak. Dengan Forever Living, insyaAllah benda-benda ni jadi mudah, lebih mudah daripada kalau kita kerja makan gaji. Okay, nombor 5, memberi makan dan minum. Okay, kat sini memberi makan dan minum ni maksudnya bukan isteri yang masak tau. Sebenarnya tanggungjawab laki yang kena masak, laki yang kena basuh baju. Betul, sebenarnya apa yang diorang buat ni, CBCM tadi kan, Abang Jawa lah semua, diorang semua betul lah, CBCM Faiz kan, betul. Memang kita lah yang kena masak. Kita pergi pasar semua, kita pilih makanan yang baik untuk keluarga kita. Okay, barang-barang Forever dah ada. Okay, kalau kita pergi pasar kan, ayam kan susah nak pilih kan, ayam ke telur ke, kita tak tahu mana yang ada tu. Sebab tu kita top up dengan Forever Living. So kita jagalah, so kita bagi yang terbaik. Seorang lelaki yang sejati, dia bukan bagi benda yang termurah untuk keluarga dia. Dia mesti bagi benda yang terbaik untuk keluarga. Okay, alright. Dan yang keenam, okay, memberi nafkah zahir dan batin. Tu kita pecahkanlah untuk nafkah zahir tu, tempat tinggal, makan minum, pakaian, okay, menjaga keselamatan, belanja keperluan pasangan, okay, baju ke apa, ikut. Sebab kalau kita kerja, orang rumah kita tak kerja kan, nanti dia pergi shopping sendiri tau, ataupun Sabtu Ahad ke, ramai orang kan, susah nak pilih. Kalau weekdays, okay, contoh pergi hari Selasa, kedai tu kosong je kan, dia nak pilih 2 jam ke 3 jam, tak apa, kita tunggu pilih, dia nak pilih baju mana, kasut macam mana, kita ada masa, kita boleh temankan, okay, kita boleh bagi pendapat. Okay, ni ada tips lah untuk para suami kat sana.
tapi mungkin ada orang buat lebih baik daripada Abang Soden kan. Okey, dia macam ni. Hari Jumaat, okey, setiap hari Jumaat, hari sebelum tu hari Khamis tu korang cucuklah duit dekat bank, kasih keluar not yang warna ungu tau. Warna biru kundang tu, not 100 tu. Okey, so pagi Jumaat, setiap pagi Jumaat bagi satu dekat isteri. Tak apa, tak banyak pun tak apa. Dia setiap minggu buat macam tu. InsyaAllah confirm kita punya isteri gembira. Okey, tapi pastikan duit biru tak. Kalau RM50, dua keping, dia punya feel kurang. Lebih baik kasih duit ungu tu sekeping, lagi syok. Okey, cuba try. Minggu ni dah boleh buat lah. Okey, dan yang terakhir tu untuk batin, okey, untuk aspek emosi dan rohani lah. Ini pun dah dibincangkan tadi kan, sebab isteri dia punya perkataan dia sampai 25,000 perkataan apa semua. Kita boleh kontrol. Kita sentiasa ada, kita jaga emosi, okay, jaga rohani, bagi didikan, okay, apa semua. Boleh bagi nasihat, bagi pendapat. Kadang-kadang pendapat kita tak sentiasa betul. Kita boleh tanya pendapat orang ketiga, apa macam tu. Asalkan dia memberi kebaikan pada kita. Alright. So, rasanya sebab Abang Soden biasa memang macam ni lah cara Abang Soden kena ada something supaya Abang Soden ada guide. Alright. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Okay. Right. Okay, terima kasih CBM.